Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qaid. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Inna Allaha ni'ma ya'izukum bih. Inna Allaha kana sami'an basira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur dengan iman Islam dan iman yang telah kita kecapi selama ini, dengan berusaha menambahkan ilmu dan amal serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita sentiasa membina ketakwaan dengan beramal beribadah kepada Allah dan mengikut sunnah Rasulnya, memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyakkan selawat dan salam ke atas Rasulnya. Mudah-mudahan akan menjadikan kita insan bertakwa dan beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Marilah kita bersama-sama menghayati khutbah yang bertajuk ciri utama pemimpin yang kucari. Mudah-mudahan akan memberi manfaat dalam kehidupan kita. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, pemimpin yang berjaya adalah seorang pemimpin yang bersifat takwa, yang dapat melahirkan dirinya sebagai pemimpin yang diteladani, yang dapat memimpin dirinya ke arah kebaikan dan kebenaran, malah ia mampu memimpin keluarga, masyarakat dan negara. Antara asas utama kepimpinan berdasarkan ayat Al-Quran dalam mukadimah tadi ialah perlunya sebagai pemimpin bersifat amanah dan adil kepada ahli atau rakyatnya. Pemimpin yang bersifat amanah dan adil bukan sekadar retorik, tetapi dibuktikan dengan kesungguhan dan amalan. Sifat ini mesti dimiliki oleh pemimpin dan menjadikan ia sebagai prinsip asas kepimpinannya agar ia dipercayai dan dihormati. Sebaliknya, jika prinsip asas ini diabaikan, maka hilanglah kepercayaan, keyakinan dan penghormatan seseorang pemimpin itu. Prinsip asas utama inilah yang akan melahirkan budaya kerja, iaitu tadbir urus yang baik. Tadbir urus yang baik itu ialah bagaimana sesebuah institusi itu dapat mengurus sesuatu amanah itu bebas daripada penyelewengan dan korupsi. Muslimin sidang Jumaat sekalian, peranan penting seseorang pemimpin ini pernah dijelaskan dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Al-imam ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyah fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Yang bermaksud, setiap orang daripada kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin akan ditanya berkenaan rakyatnya, seorang suami akan ditanya berkenaan keluarganya dan orang di bawah tanggungjawabnya, dan seorang isteri akan ditanya berkenaan urusan dalam rumah suaminya dan ahli keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW adalah pemimpin yang memenuhi fitrah manusia melalui sifat-sifat dan kepribadian akhlak yang tinggi dan mulia, seperti sifat siddiq, yakni berkata benar, amanah, tidak khianat, tabligh,
menyampaikan tidak menyembunyikan, dan fatanah, bijaksana dan tidak bodoh. Menurut sirah, sebelum baginda diangkat jadi Rasul, pemimpin Quraisy pernah memberi gelaran Al-Amin kepada baginda kerana ketinggian sifat integriti dan accountability baginda dalam memberi perkhidmatan cemerlang kepada masyarakat. Gelaran Al-Amin ini telah membangkitkan dan mencetuskan rasa keyakinan dan kepercayaan berterusan kepada sebahagian besar masyarakat Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mihnah yang dihadapi oleh baginda cukup sengit, seperti pernah ditawarkan jawatan raja, wanita cantik dan harta kekayaan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meneruskan dakwah mengajak manusia kepada Islam oleh pemimpin-pemimpin kalangan Quraisy. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak semua tawaran itu lantaran kekuatan integriti dan maruah kepimpinan baginda yang tinggi dan ampuh. Hadirin sekalian, keadilan Rasulullah dapat dilihat ketika Fatimah meminta baginda memberikan kepadanya seorang hamba dari harta rampasan bagi membantunya membuat kerja-kerja rumah. Tetapi baginda mengesyorkan putrinya itu supaya mengamalkan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan takbir 34 kali. Sebenarnya kisah ini telah mengkhabarkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun baginda seorang pemimpin sebuah negara, jelas lebih mengutamakan ahlus suffah yang hidup susah berbanding mengutamakan diri dan keluarganya. Semua kadar perempuan itu dijual oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wangnya digunakan bagi membantu ahlus suffah yang selama ini hidup fakir menumpang di pantin-pantin serambi masjid. Walaupun baginda seorang pemimpin negara, tetapi baginda lebih mementingkan maslahah orang lain daripada maslahah ahli keluarganya sendiri. Baginda tidak mengutamakan kroni atau golongan yang ada di sekeliling baginda, tetapi maslahah rakyatnya yang lebih utama. Muslimin, para tetamu Allah sekalian, pemimpin yang kita cari ialah pemimpin yang bersifat kepimpinan Rasulullah, iaitu bersifat amanah, adil, tulus, bijaksana dan berintegriti tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daripada sinilah pemimpin dirujuk sebagai pemimpin yang dihormati dan disegani. Pemimpin juga bukan sekadar untuk mendapatkan kuasa. Kuasa adalah satu taklif atau amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah dalam kepimpinan tidak hanya terhubung dengan Allah sahaja, tetapi hikmahnya akan melempar semula kepada umat manusia. Pemimpin yang adil, berintegriti dan dekat dengan Allah sentiasa menghisap dan muhasabah diri supaya nilai integriti itu akan sentiasa menyinari sesiapa yang berada di sampingnya. Berlaku adil pada diri dan orang lain amat dituntut dalam agama. Pemimpin adalah ikon kepada pengikutnya dan yang meletakkan siqah dan kepercayaan tinggi terhadapnya. Ketidakadilan dalam memimpin sering menipu pengikut, bicara lidahnya hebat untuk mempengaruhi orang lain, hilang malu kepada Allah, adalah pemimpin yang termasuk dalam kelompok melakukan kefasikan dan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala amat melarang pemimpin seperti ini dan tidak layak untuk menjadi pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Oleh itu, kita menyeru kepada pemimpin dan bakal pemimpin wajib memiliki prinsip asas ini. Seandainya ciri-ciri ini tercalar dengan berbagai persoalan akhlak yang buruk, ia bakal menghakis keyakinan rakyat dan menjadi sumber fitnah kepada ummah sejagat.
Pemimpin Islam tidak sekadar diberikan kuasa dan meminta kuasa. Di sebalik kuasa itu ada amanah yang besar yang mesti dilunaskan dan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, kesimpulan daripada khutbah ini adalah yang pertama, umat Islam hendaklah memilih pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berakhlak mulia dan bersifat dengan sifat-sifat yang baik. Yang kedua, umat Islam hendaklah memilih pemimpin yang berusaha mengatasi kesukaran rakyatnya, sangat mengambil berat dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Yang ketiga, umat Islam hendaklah memilih pemimpin yang lebih mengutamakan maslahah rakyatnya daripada kepentingan serta maslahah pribadi atau ahli keluarganya. Dan yang keempat, umat Islam hendaklah berijtihad menggunakan seluruh daya dan upaya untuk mempertimbangkan mengikut prinsip-prinsip Islam ketika mengundi memilih pemimpin yang dapat menjaga kepentingan umat dan agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Surah Al-Azim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan. Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.